إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alhamdulillah yang dirahmati Tuhan Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, tuan-tuan EJK, ayah-ayah, ibu-ibu, datuk-datuk, hadirin, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah anugerah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kaki tangan, tubuh badan, segala anggota kita untuk melakukan perintahnya dan juga meletakkan kita di dalam satu majlis yang penuh keberkatan ini, yang penuh rahmat ini. Kita doakan semoga rahmat dan juga keberkatan itu tidak hanya untuk kita yang ada di dalam majlis ini, bahkan dipanjangkan, disampaikan untuk kedua ibu bapa kita, kepada anak dan isteri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, dan muslim muslimat sekalian, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung pengajian diskusi kitab kita ini, pengajian kitab ini pada tajuk kelebihan ilmu lagi. Kita akan sambung yaitu pada muka surat 16 hikayat kan atas sekali muka surat 17 atas sekali 16 tengah bulan muka surat 16 atas sekali. Baik, untuk maklumat tuan-tuan, muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, kita masih lagi duduk dalam topik, dalam tajuk berkenaan dengan kelebihan ilmu, dan juga ulama. Maka untuk menyatakan bagaimana kelebihan ilmu dan juga ulama itu, Nabi SAW bersabda, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan sabda Nabi SAW, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidur orang alim itu lebih afdal daripada ibadah orang jahil. Macam mana yang dikatakan tidur orang alim ni afdal, lebih baik daripada ibadah orang jahil? Macam mana kita nak gambar, macam mana kita nak bayang, orang alim tu tidur dah, tapi macam mana dia afdal, sedangkan kawan ni buat ibadah.
buat ibadah tapi dia dalam keadaan jahil. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Sebab itu orang alim ini bila dia nak tidur, tak kira lah dalam keadaan apa jua. Orang yang dikatakan orang alim tu, dia akan sentiasa hatinya dekat dengan Allah SWT. Maka disitulah kelebihannya. Nak tidur pun dia fikir Allah. Nampak tak? Nak tidur dia fikir Allah. Aku nak tidur ni dengan kudrat Allah. Kalau tidak dengan kudrat Allah, aku boleh tidur? Tak boleh tidur. Nak pejam mata tidur tu boleh? Tak boleh kalau Allah Ta'ala tak bagi pejam. Ni dikatakan orang alim. Dia memandang setiap kelakuan itu adalah daripada Allah. Memandang setiap kelakuan itu tidak ada daya upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sehingga nak tidur dia akan ingat Allah. Ini dipanggil musyahadah. Perhati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga nak tidur. Ada pun ibadah orang jahil macam mana? Ibadah orang jahil, dia buat amal ibadah, dia kata aku yang buat ibadah. Nampak tak tuan-tuan? Aku yang buat ibadah, dia tak nampak Allah. Dia putuskan diri dia dengan kudrat Allah. Macam mana nak dikatakan nak dapat ganjaran? Dia tak ingat Allah langsung buat amal ibadah. Sedangkan angkat takbir, rukuk, sujud, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia terlupa. Ini tak ada ganjaran tuan-tuan. Kosong. Dia terlupa pada Allah. Padahal dia buat amal ibadah, dia terlupa Allah. Macam mana nak dapat ganjaran? Sedangkan orang alim ni nak tidur tu, dia ingat Allah. Sebab tu beza tuan-tuan. Very different orang. Sangat berbeza tuan-tuan. Ini contoh tidur tuan-tuan. Makan pun serupa tu juga. Berak kencing pun serupa tu juga. Orang alim berak kencing, dia dapat pahala tuan-tuan. Ambil daripada nak masuk tandas sehingga duduk dalam tandas, dia ingat Allah. Sebab itu beza. Kita terlupa. Masuk dalam tandas pun terlupa Allah. Tak ingat dah. Yang bagi boleh kencing siapa? Allah. Yang bagi boleh buat ayat siapa? Allah. Ini beza tuan-tuan. Sebab itu orang yang dikatakan orang alim, orang yang sentiasa ingat pada Allah. Kalau dia terlupa Allah, susah. Sebab Allah ini mustahak diingat. Sebab itulah yang kita perlu beramal tuan-tuan. Yang kata amalan setiap detik, setiap saat, inilah amalan yang besar, iaitu ingat Allah. Ini amalan beramal dengan ilmu orang panggil. Beramal dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, ada yang kita kena amal waktu-waktu dia. Sembahyang, masa waktu baru kita kena beramal. Yang wajib lah. Puasa bulan Ramadan, bila kita nak beramal ilmu puasa bulan Ramadan ni? Setahun sekali tuan-tuan. Kita nak amal ilmu zakat tuan-tuan, bila? Setahun sekali juga. Cukup nisab baru kita boleh amal ilmu zakat. Haji tuan-tuan, haji kita nak amal selama hidup sekali. Dah yang ni setahun sekali. Sembahyang waktu-waktu dia. Selain daripada sembahyang, kita nak amal ilmu apa tuan-tuan? Lepas sembahyang nak amal ilmu apa? Ini dia tuan-tuan. Lepas kita bayar zakat, pergi haji, lepas tu kita nak amal ilmu apa? Ilmu ingat Allah tuan-tuan. Yang ni yang kata kena beramal. Ilmu ingat pada Allah. Ni tuan-tuan. Ini beza di antara tidur. Tidur yang jadi ibadah tuan-tuan. Bukan tidur yang tidur orang kata apa, tidur sungguh lah. Ambil daripada apa, lepas subuh tu bantai sampai tengah hari, baru makan nasi, lepas tu tidur pula. Tu bukan tidur ibadah tuan-tuan.
Itu memang tidur sungguh lah tu. Yang tu tak boleh pula, dia tak boleh lebih. Tidak boleh lebih hak tidur. Bila lebih hak, dia tak jadi ibadah tuan-tuan. Bila melebihi hak kan. Jadi ini beza dia tuan-tuan. Ini contoh yang Nabi sebut tidur. Yang Nabi sebut tidur. Selain daripada tidur, iaitu amalan-amalan lain. Tidur ni satu perkara, sifat perkara yang harus. Tidur ni harus tuan-tuan, bukan wajib. Hukum dia harus tidur. Tapi bila sampai waktu dia jadi wajib lah. Kalau tak tidur tu, dia jadi haram pula, jadi dosa sebab kesihatan. Asal hukum tidur apa? Harus. Makan hukum dia harus. Makan hukum dia harus, bukan wajib. Tapi bila sampai tak larat, sampai tak apa, baru dia jadi wajib. Asal hukum asal. Dia panggil benda yang bersifat harus. Kalau wajib tuan-tuan duduk dalam tengah makan tak? Sebab wajib. Dia tak makan pun sebab hukum dia harus tuan-tuan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-'ilm ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alf rak'atin tatawwa. Kata Nabi SAW lagi, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, dia belajar satu tajuk, satu bab, beramal dengan dia, lepas tu buat amal dengan dia, ataupun tiada beramal dengan dia, ataupun tak beramal. Ini kena faham. Yang tak beramal tu perkara sunat. Beramal ataupun tidak beramal, ini pada yang tak beramal itu perkara sunat lah. Adalah ia lebih afdal, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat. Amal satu bab ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. Tuan-tuan boleh bayar macam mana? Belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. Boleh bayar? Ini kelebihan ilmu tuan-tuan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan kalau bab ilmu akidah. Sebab ilmu ni lah yang nak bawa kita tuan-tuan, nak bagi kefahaman agama pada kita. Bila berlaku, kita kata contoh lah, berlaku banjir, musibah, bala bencana untuk kita, kita nak amal ilmu apa tuan? Kita nak amal ilmu apa? Ni berlaku banjir musibah pada kita, kita nak amal ilmu apa tuan? Ilmu tauhid tuan. Apa dia? Rukun iman. Rukun iman yang berapa? Yang keenam. Apa dia? Beriman kepada tulah hafal sah. Qada dan qadar. Ni pelajaran basic kali tuan-tuan, rukun iman. Tak usah pergi jauh lagi. Balik pada rukun iman. Apa dia? Beriman kepada qada dan qadar. Dah banjir itu siapa buat tuan-tuan? Ni. Siapa buat turun hujan? Siapa bagi jadi banjir? Ada Tuhan lain ke? Tak ada, Allah. Maka kita kena beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, sama ada baik ataupun buruk bagi kita bukan. Sama ada baik, Allah Ta'ala tentukan kebaikan untuk kita, kita redha. Allah Ta'ala tentukan keburukan untuk kita, kena redha, wajib tuan-tuan, bukan sunat. Ini iman tuan-tuan. Ada orang dia tak terima ni, dia tak suka. Bila benda buruk baru berlaku pada kita, dia tak suka. Hanya nak pada benda baik saja. Benda buruk ni siapa bagi? Dia terlupa Tuhan yang juga bagi benda buruk ni. Benda keburukan untuk kita rasa buruk,
Di sisi Allah baik, di sisi kita tu kita rasa tak suka benda tu. Kita rasa tak suka. Ni kita nak amal ilmu tauhid ni, tuan-tuan. Iaitu beriman kepada qada dan qadar Allah, khairihi sama ada baik, wa syarrihi ataupun buruk. Siapa suka? Maka di sini berhajat kepada siapa. Belajar pula ilmu sabar. Apa dia sabar? Sabar tu apa? Sabar ni menahan diri daripada perkara yang kita tak suka berlaku atas kita. Kita tahan dia. Itu orang panggil sabar. Perkara yang kita tak suka berlaku pada kita, kita tahan. Maka itu sabar. Siapa nak ayat mai buat lagi rumah, tinggal tangga saja. Siapa nak? Tinggal tangga saja. Tuan-tuan nak macam tu. Semua orang tak mau. Tapi berlaku juga, tahan diri. Ya Allah, aku redha. Sabar. Maka orang sabar ni dah Allah Ta'ala bagi kelebihan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang yang sabar ni Allah Ta'ala bagikan dia lah, sehingga masuk syurga bighairi hisab. Tak ada hisab. Ni kelebihan orang sabar. Ni nak sabar tu kena ingatlah, ni qadar Allah tu boleh sabar. Baru boleh kita sabar. Sebab wajib tuan-tuan beriman. Kalau kita tak beriman, susah. Ni rukun iman tuan-tuan. Kalau tak ada ternafi rukun iman ni tuan-tuan, habis hak lain. Maka terbatal amalan hak lain. Tak ada iman tuan-tuan. Ni inilah ilmu iman. Nak kena belajar, nak kena tahu, nak kena beriman. Yang ni yang kita nak kena amal. Bila waktu-waktu macam tu, beriman kepada qada dan qadar Allah. Bila dah berlaku, sebelum berlaku kita ada usaha ikhtiar, yang tu lain cerita lah. Kita ada usaha, dah ikhtiar, dah macam mana pun berlaku juga keburukan tu pada kita, maka kita terima. Setelah usaha dan ikhtiar kita laksanakan. Jangan hujan tu mereka sajalah, atau salah di mana ada rumah. Tunggu dulu rumah buat lagi yang ni. Kan? Ada usaha ikhtiar, larilah dah yang mai dah. Larilah pindah bawa kain baju. Jangan nak kata kita reda belakang ada rumah. Tunggu dulu rumah. Habis tenggelam lewat dah. Maka di situ usaha ikhtiar kita kena lari pindah, pergi cari tempat selamat. Reda lah tu. Kena faham lah. Jadi inilah beza dia tuan-tuan. Yang kita nak amal ilmu ni, kita nak amal ilmu beriman kepada Allah. Yang lain pun kena amal juga. Sebab tu kata Nabi, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal, ini pada urusan amalan, amalan sunat. Contoh kata kita belajar ilmu apa? Ilmu sembahyang Tuhan. Orang siapa sembahyang Tuhan Nabi sebut kan, Allah Ta'ala bagi kelebihan rezeki bertambah dan sebagainya, kita belajar. Kita nak amal boleh, tak mau amal pun tak apa. Sebab benda sunat tuan-tuan. Ni baru masuklah hadis ni. Benda sunat. Kalau benda wajib tuan-tuan, kita kena sembahyang cukup waktu, kena sembahyang 5 waktu. Mana boleh kata yang ni amal pun tak apa, tak amal pun tak apa. Mana boleh. Yang ni wajib beramal. Sebab itu dalam hadis ini perkara sunat, baru kita boleh nak beramal ataupun tak beramal. Tapi sekurang-kurangnya perkara sunat ni seumur hidup kita amal sekali. Sekurang-kurangnya perkara sunat. Tapi kalau boleh buat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dengan sebab itu kita belajar satu bab itu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat tuan. Sebab kita amal dengan ilmu yang kita belajar. Sebab ini motivasi daripada Nabi SAW nak suruh kita kuat belajar ilmu. Kuat belajar. Sebab apa? Tengoklah belajar satu bab, kelebihan macam sembahyang sunat 1000 rakaat.
Kalau kita sembahyang sunat 1000 rakaat tanpa kita belajar, jadi sia-sia tu kan. Kita tak tahu hukum sembahyang apa semua, kita tak tahu cara sah batal semua, tak tahu cara menghadapkan hati ketika solat. Maka kita tak tahu, maka amalan kita tu jadi sia-sia. Sebab kita sembahyang dalam keadaan lalai. Sebab tu Nabi disebut dalam Quran, fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang sembahyang. Pasal lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai sembahyang. Kita dapat apa? Kalau sembahyang lalai, tak boleh apa? Sebab tu ilmu ni penting. Supaya nak bagi macam si. Bukan saja belajar fiqh, kena belajar tauhid, kena belajar tasawuf. Nak suruh belajar. Tahu bab akidah lebih-lebih lagi. Terutamanya ilmu bab akidah tu kan. Kurang-kurangnya ambillah masa 1 minggu ke 1 bulan ke sekali kita belajar akidah. Nak elok seminggu sekali tuan-tuan. Bab akidah ni penting. Nak beriman, nak i'tikad ni, perkara-perkara kita nak i'tikad, pegangan kita, tauhid kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. One week, one time. Seminggu sekali pun tak apa dah. Tak apa dah. Seminggu sekali. Satu Ahad kita ambil. Pergi cari masjid surau yang ada pengajian akidah, terutamanya ilmu berakidah, tauhid. Ilmu lain pun samalah, tapi yang lebih kita nak fokus ni ilmu tauhid, ilmu akidah, pegangan kita i'tikad, supaya kita solat kita tu, amal ibadah kita yang lain tu penuh dengan tauhid. Ada kombinasi daripada 3 ilmu. Bukan saja kita sembahyang tu, kita sembahyang dengan amal ilmu fiqh saja tuan-tuan. Kita nak sembahyang dengan ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dalam solat. Kan amal ilmu fiqh saja sembahyang ada semua cukup itu. Ilmu tauhid kita nak amal dalam, ilmu tasawuf kita nak amal dalam solat kita tu, dan juga amal-amal ibadah yang lain. Kita sebut solat ni sebab ibadah solat ni sebagai asas kan? Sebagai asas yang paling utama solat ni. Ia akan dikira di hari akhirat besok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut kita sebut tentang banjir tadi, itulah kita kesiamkan kita bila redha kan tak kena bantu lah. Suruh dia redha tu dah mana haji tu. Ada kita ada rezeki lebih, kena bantu, kena tolong. Kena tolong bagi sumbangan apa semua. Kita usaha bagi sumbangan yang sebaiknya, yang secukupnya untuk orang yang kena musibah tuan-tuan. Musibah banjir. Satu lagi perkara tuan-tuan, kita kena ingat, kita hidup atas muka dunia ni bukan boleh senang selamanya tuan-tuan. Kita ada satu masa untuk diuji oleh Allah. Allah Ta'ala akan uji kita tuan-tuan. Seluruh kehidupan kita ni hakikatnya diuji oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita, kematian kita. Untuk apa tuan-tuan? Because why? For what? Untuk apa? Sebab apa? Liyabluwakum, nak uji tuan-tuan. Nak test tengok kita setara mana. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana paling baik amalan dia. Yang tu tujuan sebenar tuan-tuan. Kita hidup, setelah kita beranak tu, sampailah kita mati, kita penuh dengan ujian. Maka dalam ujian inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan kemiskinan, Allah Ta'ala bagi miskin. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan kekayaan, Allah Ta'ala bagi kekayaan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kesusahan, kita susah. Itu semua ujian. Allah Ta'ala bagi kesenangan pun, itu juga ujian. Kita kena ingat situ. Jangan kita ingat, oh kita dah senang semua, kita tak diuji lah. No. Kita senang, selesa, maka itu juga ujian Allah. Nak tengok setara mana ingat pada dia, setara mana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita senang, nak tengok macam mana kita dengan Allah. Nak ikut perintah Allah dah,
Nak buat tak perintah Allah, nak tinggal tak larangan Allah, bila kita senang. Itu ujian juga. Dan Allah Ta'ala bagi susah. Nak tengok, ingat tak Allah? Confirm ingatnya. Sebab itu memang orang ni bila susah baru dia ingat. Tak bila susah baru ingat. Ayat naik tingkat 1, okey lagi, tak tahu masalah ni. Naik tingkat 2, ada lagi tingkat 2. Naik tingkat 2, oh tak tahu masalah lagi. Tak, ada lagi 2 tingkat ni. Naik pula tingkat 3 kan. Tak tahan naik, ada lagi 1 tingkat 4. Oh naik lagi tingkat 4. Tengok-tengok macam nak naik dah. Nak pergi mana lah? Nak pergi mana ni? Kalau naik penuh ni habis tak ada tingkat nak naik. Ya Allah, baru ya Allah. Baru ingat Allah. Ya Allah. Baru ingat Allah. Sebab susah. Ni diuji oleh Allah. Kita senang pun itu juga uji Allah. Maka kena sebut Allah, kena ingat Allah, jangan terlupa. Ini nak suruh kita ni senang kita, kesusahan kita hanya ingat pada Allah. Jangan waktu susah ingat Allah, waktu senang terlupa Allah. Tak boleh. Waktu susah pun kena ingat. Kena ingat Allah. Sebab itu orang kalau kita tengok orang yang paling banyak susah, siapa kan? Soalan bonus. Siapakah manusia yang paling susah datang ke dunia? Siapa aku tanya? Itu soalan bonus. Manusia yang paling susah datang ke dunia ni siapa? Nabi ya. Mana tahu Nabi susah? Kita belajar tak tauhid? Apa takrif ulul azmi? Apa takrif Nabi yang ulul azmi? Siapa? Siapa tahu? Nabi Rasul yang paling banyak susah, yang paling banyak terima ujian. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bulan Maulud ni, bulan nak ingat Nabi kan. Nabi paling susah benar kehidupan dia. Ambil daripada mana? Daripada lahir, tak duduk dah dengan orang tua, duduk dengan orang lain daripada kecil kan. Dan siri-siri kehidupan Nabi itu setiap tahun, daripada tahun ke tahun itu penuh dengan peperangan kan. Nabi sertai peperangan, berapa banyak peperangan. Tak boleh nak duduk senang kan. Nak perang, bukan nak perang. Jom kita pergi perang, lagu ajak pergi makan kenduri. Mana boleh. Kena buat persediaan kan. Nak pergi perang ni. Sehari tu duduk prepare nak perang. Macam mana? Satu, nak dakwah lagi. Nak pergi dakwah seru, ajak orang Islam. Tu kehidupan Nabi tu. Jangan kita ingat bila kita sembahyang, kita doa dah, ya Allah berilah kesenangan apa semua. Tak susah lah. Jangan ingat macam tu. Kita orang beriman ni kadang-kadang diuji dengan susah, kadang-kadang diuji dengan senang. Tapi orang tak tahan ni bila susah, dia tak tahan diuji. Kita kena ingat itu semua ujian untuk memantapkan lagi keimanan. Nabi orang paling susah senang. Kalau nak ikut Nabi paling senang, pasal doa makbul. Ya Allah bagilah aku senang. Ya Allah bagilah aku kaya. Nabi paling kaya kalau tidak. Tapi sebab apa? Nak tunjuk contoh pada umat supaya dipaham bahawasanya kehidupan di dunia ini bukan sahaja tempat nak senang kan, tempat uji. Kadang-kadang orang silap kan ni, dia bila dia semayang, dia apa wa amal ibadah apa, dia nak senang. Bila Allah Taala uji susah, dia kata semayang tak guna pasal dia susah. Sebenarnya tak, itu uji Allah. Nak suruh kuat lagi iman tu, nak suruh mantap lagi. Ini dia tuan-tuan. Ini yang kena faham kita ni. Kehidupan atas dunia, kita hidup atas muka dunia bukan nak senang saja. Macam kita sebut tadi, kalau tidak Nabi orang paling senang, orang paling kaya, orang paling ni dah. Nabi bukan orang paling kaya tu kan. Yang paling kaya sahabat. Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf itu memang billionaire lah. Memang billionaire. Robot kuat dekat telah gigi ya. Kaya ni Abdul Rahman bin Auf.
Ananda Krishnan tak boleh lawan. Abdul Rahman bin Auf memang kaya semua, dia businessman. Orang hebat, sahabat Nabi. Dan banyak lagi lah sahabat Nabi yang kaya. Itu kena faham, kaya, miskin itu ujian Allah. Kena faham itu. Tengok Abdul Rahman bin Auf, dia Allah Ta'ala bagi kaya, dia lepas ujian, dia bantu rezeki yang Allah Ta'ala bagi dia tak ingat lah, dia bagi kat orang. Susah apa? Baik. Perlu apa? Baik. Untuk perjuangan, ambil. Sebab apa? Dia kaya, dia lepas ujian. Tu salah seorang daripada ahli syurga. Ahli syurga sahabat Nabi ni. Itu maknanya dia lepas ujian. Allah Ta'ala bagi kaya pun dia lepas ujian. Sebab dia guna kekayaan dia tu untuk bantu perjuangan Islam, untuk bantu orang susah, bantu orang miskin. Jadi kita kena redalah kehidupan kita ni, dan kita kena usaha ke arah yang terbaik mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Reda, beriman kepada qada dan qadar, dan berusaha ke arah yang lebih baik. Baik, sambung lagi kita. Jadi balik kepada ilmu tu tadi, maknanya Nabi kata barang siapa belajar ilmu, satu bab ilmu, kemudian sama ada dia beramal ataupun tidak, maka dia dapat kelebihan, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini kena faham kepada perkara sunat, perkara yang sunat, maknanya yang diberi pilihan lah, sama ada nak buat ataupun tak buat. Ada perkara wajib kita belajar, bab wajib yang tu mesti beramal. Perkara fardu mesti beramal. Jadi musibah apa saja yang Allah Ta'ala bagi, kita redha, kita terima. Itu ada hikmah dia. Ada hikmah dia tu, dan banyak orang ingat pada Allah SWT. Banyak orang ingat pada Allah bila berlakunya ni. Ingat pada Allah, ingat. Tengok sambutan tahun baru kita macam mana. Sebab kita banyak ingat Allah, sambutan tahun baru. Jadi sebab banyak ingat Allah. Tapi jangan jadi ni lah. Don't be hot chicken shit. Kan? Tu orang putih campur Melayu. Hot chicken shit. Hangat-hangat tak ayam. Jangan jadi lagu tu lah. Maknanya tahun yang akan datang kena macam tu lah. Jangan tunggu musibah main, apa saja main baru nak ingat. Jangan tu lah. Bila dah senang, dah elok balik, sambutan tahun baru pun kena macam tu jugalah. Dengan doa, selawat Nabi, apa semua, ingat pada Allah. Lagu-lagu pun lagu-lagu yang tak teruk sangat, lagu-lagu yang orang kata apa, memberi keinsafan. Tak ada masalah. Bukan kita larang semua habis lagu ni. Dah, lagu-lagu yang memberi kesedaran, memberi motivasi, tak ada masalah. Muzik-muzik yang digunakan tu tak ada apa satu. Jangan melebih terlampau, lebih hak. Yang tu yang tak boleh. Tetapi sambung kita, tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Maknanya tak dapat tidak seorang hamba itu apabila dia beramal dengan ilmunya, apabila dia belajar, maka dia kena amal. Kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, Nabi SAW cukup celah. Bila dia belajar ilmu, dia tak amal. Ini cukup dicela oleh Nabi SAW. Kalau macam tu malah belajar kena amal. Dah juga fahaman. Dia kata belajar banyak-banyak kena amal. Tak amal, Nabi cela. Baik pun tak payah belajar. Pula dah dia faham lagu tu pula. Ni susah. Dia kata kalau belajar banyak-banyak, saya lagi kena amal. Kalau tak amal, lagi teruk daripada orang belajar. Dia faham lagu tu. Ni pun fahaman tak betul juga, tuan. Ilmu ni kena belajar dan buat amal. Itu yang betul. Jangan faham kata saya lagi belajar, tak amal, susah. Jangan. Sebab tu ada orang tanya Abi Hurairah,
Ada seorang lelaki tanya pada Abi Hurairah, "Uridu an ata'allama al-ilma?" Ya Abi Hurairah, aku ni kalau nak belajar ilmu ni, aku nak belajar ilmu. Wa akhafu an utayyahu, dan aku takut aku ni tak boleh nak amal ilmu. Kalau aku belajar lagi tak boleh amal pula, macam mana? Aku takut jadi sia-sialah ilmu yang aku belajar tu. Maka kata Abi Hurairah, faqala lahu, kata Abi Hurairah kepada lelaki itu, kafa bitarkil ilmi idha'ah, memadailah kamu tak belajar ilmu tu dengan meninggalkan belajar ilmu tu, itulah kamu mensia-siakan ilmu. Tak belajar tu mensia-siakan ilmu lah tu. Dia kata kalau aku belajar, saya lagi takut tak boleh buat amal. Kamu tak belajar tu mensia-siakan ilmu. Dia kena belajar. Kok mana pun kena belajar. Walau bagaimanapun kena belajar ilmu. Sebab wajib sunat. Sebab wajib. Perkara wajib. Jadi orang takut nak belajar ilmu, dia kata takut nak amal. Takut saya tak boleh amal. Tak, tuan-tuan. Bukan lagu tu. Kita belajar ilmu ni untuk amal dah ni ilmu. Semayang, itu amal ilmu lah tu. Kan? Jadi jangan takut. Takut tu jadi jahil lah. Jadi jahil lagi teruk. Jahil ni kepala segala maksiat. Itu jahil. Sebab tuan-tuan, bila belajar ilmu ni, kita niat elok, Allah Ta'ala buka jalan. Kita ada semangat nak buat amal, kita semangat. Kita ada, Allah Ta'ala buka pintu taufik. Allah Ta'ala buka hidayah. Bila kita belajar ilmu, Allah Ta'ala buka hidayah. Jadi mudah kita buat amal ibadah. Jadi mudah sebab kita tahu benar, kita faham agama, kita jadi mudah buat amal. Kadang-kadang orang tak ada ilmu ni, dia tak faham amal ibadah apa. Dia jadi malas buat lagu tu kan? Sebab tak ada nur, tak ada ilmu yang bagi cerah hati dia tu nak boleh buat amal. Tak ada. Sebab ilmu-ilmu ni nur, cahaya. Dia jadi suka buat amal bila orang belajar ilmu yang betul-betul ikhlas kepada Allah SWT. Tu kita bagi tahu. Kita duduk dalam majlis ni, kita niat betul-betul ikhlas kepada Allah nak belajar ilmu. Saya sendiri pun, dia duduk cerita kena ikhlas kepada Allah. Kalau tidak, susah. Kena ikhlas. Semua kena ikhlas. Mengikhlaskan diri. Jangan pegang ganam. Misalnya sementara tunggu isyak, kita doa dengar dia. Jangan lagu tu. Jangan lagu tu. Kita duduk niat tu. Nak belajar sekurang-kurangnya ilmu ni aku boleh amal, aku dapat hidayah taufik, aku nak hidup lebih molek. Kita nak faham agama lebih lagi, nak amal ilmu dengan lebih sempurna. Itu dia. Jadi tak dapat tiada kena amal dengan ilmu, kerana dicela oleh Nabi SAW orang yang tidak beramal dengan ilmu. Seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangka, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya, matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materi atas suratannya ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini Nabi pernah sebut ilmu, orang yang belajar ilmu tidak beramal, orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya ini, maka ilmunya itu akan melaknat diri dia. Ilmu itu sendiri akan laknat diri tuan dia, sebab dia tak amal ilmu. Ni bahaya tuan-tuan, very dangerous. Ini nak bagi apa? Nak suruh kita ni amal dengan ilmu.
bukan nak suruh jangan belajar ilmu, kita orang tidak faham. Nabi sebut lagu ni nak suruh belajar ilmu dan amal. Kita pergi ambil moral of the story daripada cerita ni, jangan belajar ilmu. Tu kesilapan kita. Yang dikehendaki dalam hadis ini nak suruh kita belajar ilmu kemudian amal. Jangan sia-siakan ilmu yang kita belajar. Maka kita silap faham. Itu yang tak betul orang ini. Orang ini dia fahaman tak betul tu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Dia bawa ajaran sesat. Dia kata hang ni bukan nak jadi ustaz untuk belajar ilmu orang. Dia ingat belajar ilmu ni untuk jadi ustaz saja, baru belajar ilmu. Tak. Semua orang. Tugas belajar ilmu ni untuk semua orang, bukan orang nak jadi ustaz saja. Semua orang kena belajar ilmu agama. Tu yang nak kena faham. Orang ni tak, dia belajar ilmu untuk jadi ustaz saja. Ini masalah. Ini yang berlaku sebenarnya. Ini yang berlaku. Sebenarnya ilmu ni semua nak kena belajar. Barulah kita boleh faham tujuan agama kita. Jadi orang alim yang tidak amal dengan ilmunya, maka ilmu itu sendiri akan laknat diri dia, dan juga melaknat oleh tiap-tiap satu yang dia naik atas. Dia naik apa? Allah Ta'ala laknat. Dia duduk atas muka bumi laknat sebab tak amal ilmu. Sebab tak amal ilmu. Dan matahari laknat. Matahari duduk di atas, duduk laknat orang yang tak amal dengan ilmu. Ini ulama-ulama yang tak beramal dengan ilmu, yang jual agama. Nak bagi peringatan. Nabi nak bagi peringatan. Orang yang ada ilmu, dia untuk kesenangan dia saja. Satu fatwa 1 juta. Betul lah. Masalah. Ilmu tu tak, hukum tu jadi macam-macam. Sebab apa? Hukum tu sah halal sah tak. Sebab ulama ni tadi ada belakang jujur. Dia berfatwa, dia berhukum mengikut situasi belakang dia. Kalau jujur belakang, masalah takut yang ni. Kena ikut orang pula. Takut. Maka orang alim yang tak tegas dengan hukum yang daripada agama tu, maka orang ni Allah Ta'ala laknat. Ilmu dia laknat. Matahari tu laknat. Sebab tu ulama dia kena sebut benda betul. Sebut kalau yang betul. Tak boleh takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata Nabi SAW bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangka. Maknanya ilmu itu sendiri akan melaknat diri dia, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik atasnya. Dia duduk atas apa? Atas muka bumi lah, maka muka bumi laknat. Matahari duduk atas. Atas kepala tu duduk laknat. Dan menyurat malaikat hafazah. Malaikat hafazah, malaikat yang jaga kita lah. Raqib atid. Itu di antara malaikat hafazah. Raqib atid. Raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Dia catat amalan. Maka menyurat malaikat ini tiap-tiap hari diberi atas suratannya ini. Atas suratannya ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Atas suratan amalan dia tu disuratkan, ditulis. Ini orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Berdebung cek. Apa ni job? Orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah. Itu banyak. Hai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak penghulunya. Wahai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak penghulunya. Tuan penghulu tu dia tidak boleh mengabaikan hak dia kepada rakyat dia, penghulu.
Maka penghulu ni penghulu bagi ilmu. Dia tuan bagi ilmu, maka dia sia-siakan ilmu. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, wahai orang yang tak beramal dengan ilmu, atas engkau laknat Allah. Laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka apabila mati ia dicabut, Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah. Tak boleh mengucap dah bila dia tak amal dengan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Dan diharamkan mati atas beriman. Mati tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'azzallahu min dzalik. Kita minta berlindung dengan Allah daripada demikian itu. Maknanya ini salah satu daripada sebab penyebab kepada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu sebab, yaitu tidak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Salah satu sebab. Itu kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni diberi kekuatan oleh Allah. Allah Taala permudahkan kita dalam beramal dengan ilmu yang kita belajar. Yang kita takut yang ni lah. Orangnya, terutamanya ulama, orang yang banyak ilmu. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis, "Anna min ghairi dajjal akhwafu 'alaikum min ad-dajjal." Faqila, "Wa ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqala ulama usul. Nabi kata, "Ana min ghairi dajjal akhwafu 'alaikum." Aku ni lebih takut daripada dajjal. Ada satu perkara yang aku lebih takut daripada dajjal. More scary. Lebih takut lagi daripada dajjal. Maka sahabat tanya, sahabat respon kepada Nabi, "Wa ma huwa?" Siapa orang tu lebih teruk daripada dajjal tu? Orang respon kepada Nabi, tanya kepada Nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ulama usul, iaitu ulama yang jahat. Ni tuan-tuan, lebih jahat daripada dajjal tu, ulama jahat ni. Ulama jahat ni apa tuan-tuan? Ulama jahat ni ulama yang tak memperjuangkan agama Allah dengan sebenar. Dia memperjuangkan agama Allah hanya waktu-waktu tertentu saja. Ketika-ketika saja. Tidak menyeluruh. Dia ulama ni, dia kena suruh orang buat baik, cegah daripada kejahatan. Itu dia. Suruh orang buat baik, orang buat jahat kena larang. Kebanyakan ulama ni dia suruh buat baik saja, orang buat jahat dia tak cegah. Ni masalah tu kan. Yang jadi masalah ni suruh buat baik, dia buat jahat tak apa. Ni masalah tu kan. Dia kena suruh. Kebanyakan ulama lah tu suruh buat baik saja, buat jahat tak larang. Tak larang. Tuan-tuan, kita dah sebut selalu dah. Contoh katalah, tu hak dalam TV, hak duk berlakon kau semua. Hukum dia haram tuan-tuan. Duk pegang nak darah orang, pegang bini orang, tidur peluk bini orang, pegang untuk laki orang. Hukum ni apa dia tuan-tuan? Haram lah. Dah siapa boleh sebut tuan-tuan? Ni ulama kena sebut lah. Kena bagi orang faham. Ni orang tak faham ni ya. Kita lah dah tolong tengok. Yang mana tu tak? Habis lah. Seronok tau. Ada orang keluar TV, ustaz kata, ni kita ni berlakon ni kena jaga sikit. Ada. Saya kata tak ada TV lah. Betul tak kenal? Mana boleh kata lagu tu? Kata lagu tu, pong, kedegang.
Boleh tak? Ni tuan-tuan bukan senang nak jadi ulama tuan-tuan. Saya pun tak mengaku ulama member-member itu sudah saya tak mengaku ulama. Dia tekuk je lah. Dia ulama tugas dia lagu tu bukan senang tuan-tuan. Nak kena sebut nama cerita betul. Tapi bila cerita betul habis lah sekat tu lah. Tak boleh lah. Ni tuan-tuan. Saya lagi cerita cakap ni orang marah tu, dia takut orang marah. Dia tak takut Tuhan, marah. Ni masalah tuan. Takut tu, takut orang, bukan takut Tuhan lah. Ulama macam ni yang tak marah. Ni takut ni kan. Takut orang. Masalah. Sepatutnya gitu lah tuan. Ustaz-ustaz ambil pulang nanti TV, kau ustaz ni. Ni tak boleh, ustaz kena ikut orang pula. Masalah tuan. Sekali lagi kata bel-bel. Kita beri contoh itu juga. Ustaz Azhar itu berapa kali dia masuk Astro? Sat lah. Pasal apa? Pasal cerita betul. Pasal dia cerita betul. Habis dia tak boleh lah keluar TV. Nampak? Ni bukan senang tuan. Nak suruh orang buat baik, nak cegah kemungkaran, nak cerita betul, cerita kebenaran. Ni tuan-tuan, sebab tu Nabi dia takut ulama. Ulama suruh ulama jahat ni. Ulama tak jalan tugas dengan betul. Yang ni yang takut tuan-tuan. Bukan senang tuan kita nak hidup tanpa dunia. Penuh dengan ujian. Ilmu tu ujian juga tuan-tuan. Ilmu. Allah Ta'ala bagi ilmu ujian juga. Bukan hantar saja ujian, ilmu tu ujian. Nak tengok nak beramal ke tak ilmu satu. Nak sampai ke tak pada orang. Nak sampai tu nak cakap betul tak. Itu dia tuan. Kita kata ulama ramai tuan. Dalam Malaysia ni ulama kita ramai. Kita bagi satu contoh lah. Hukum hidup Allah SWT. Nak suruh orang faham dulu tuan. Buatlah dalam TV itu. Bagi peluang para alim ulama ni cerita pasal undang-undang Islam. Baru orang faham. Ni dah buat cerita ustaz. Orang faham ustaz kan? Dah buat cerita putih. Faham cerita putih nak faham duduk masa bila. Buat waktu-waktu eksklusif pertama tu, cerita bab undang-undang Islam, hukum Islam. Barulah orang faham. Kita dah ada berapa channel TV. Buat ulama-ulama ni macam-macam ulama ada cerita undang-undang ni. Kita tak tahu tuan. Kita orang Islam, hukum Islam pun kita tak tahu. Kita tak tahu hukum kita sendiri. Padahal kita orang Islam, hukum Islam kita tak tahu. Kalau tanya, tak tahu tuan. Termasuk undang-undang jenayah ni kita tak tahu. Kita ni semua orang Islam yang ada harga ni tuan. Kalau macam kita sebut lepas, kita ni ada harga ni. Setiap mata, telinga, kaki, tangan kita semua ada harga. Mahalnya kita ni. Mahal tuan. Satu gigi pun tuan. Dah 5 ekor unta dah tuan. Satu gigi. Tu harga kita. Maknanya kalau orang tumbuk kita, patas batang gigi, dia kena bayar 5 ekor unta pada kita. Hukum Islam. 5 ekor unta berapa? 5 kali 5. Tempat contoh. 5,000 kali dengan 5. Berapa? 25,000. Tu satu gigi tu kan. Kita ni kalau orang tumbuk kita batas batang gigi kena bayar 25,000. Tu insurans kita. Hukum Islam. Tu orang panggil undang-undang apa? Kisah tu. Kalau 2 gigi dah 50,000 kan. Kalau 3 75,000. Kalau 4 batang bawah 100,000 tuan. Boleh deposit sementi uji patah tak datang lagi. Bayar deposit rumah sementi sini lah baru deposit tuan. Kalau kat belah kampung tu boleh beli 40 sebiji lah. Ni telinga 50 ekor unta. Kalau orang kerat telinga kita.
Tangan kita ni, setiap buah tu ada harga tangan kita. Kalau orang kerak tangan kita, tu harga kita tuan. Maknanya jangan mudah-mudah. Lah ni biasa orang merompak, orang bunuh. Biasa, tak ada nilai tuan. Orang merompak, orang bunuh, tak ada nilai. Dia tak takut. Di baling tuan, tempat saya, kawan saya, tuan pernah tak ada dengar yang di baling tu merompak, lepas tu dia bunuh pula sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri dah lah bunuh. Apa ni, merompak, lepas tu bunuh pula. Kambing-kambing buat lari dia. Merompak, mencuri, merompak, lepas tu bunuh pula. Ni kalau ikut undang-undang Islam, kena bunuh orang. Kalau sampai kesalahan, kita ni nak suruh bila buat undang-undang Islam, maka orang jadi takut. Bukan mudah tuan. Maknanya nak suruh orang faham, buatlah majlis bagi orang faham tentang Islam. Jangan hanya cerita bab sembahyang bab saja, bab pemerintah cara Islam tu dah, terutama kita ada diberi peluang dalam TV cerita. Ambil ulama-ulama tok guru ni bagi faham orang rakyat tentang Islam. Barulah orang boleh faham. Dia banyak tak faham, duduk pun tak tahu apa. Dia tak faham apa benda. Padahal tu hukum Islam. Kita orang Islam kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Yang ni yang dikatakan ulama usul. Kita takut yang ni lah. Ulama usul ni cari duit saja. Tak boleh nak cerita tu. Tak boleh nak cerita tu. Nak suruh, nak cegah kemungkaran tu payah. Nak cerita perkara yang sebenar. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'u ilmu. Bahwasanya yang terlebih sangat manusia disiksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Maknanya orang yang terlebih siksa pada hari kiamat itu orang alim yang tak bagi manfaat dengan ilmunya. Dia tahu benar ni tak tahu, dia buat juga, dia tak cegah orang buat. Ni kena azab sungguh tu hari kiamat tu. Dia tak amal dengan ilmu dah. Dia tahu benar ni tak boleh, dia buat juga. Dia tak larang orang buat. Sebab tu kena larang. Kalau buat kalau tak tu. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, Ibnu Ruslan yakni Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu nama muahmalah. Syekh Imam Al-Allamah Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, dia orang mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia pengarang kepada kitab Matan Zubat. Matan Zubat ni, Matan Zubat ni orang belajar fiqh dia mesti kena hafal Matan Zubat ni kalau dia nak alim fiqh. Matan Zubat ni lah. Sebab itu disebut dalam kitab dia Matan Zubat tu, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidin wasal. Maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Alhamdulillah. Ini matan. Sebelum daripada matan ada lagi matan. Ada lagi kan? Dalam kitab Matan Zubat juga. Disebut fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ayat tu orang yang tak orang yang tak belajar ilmu. Ibnu Ruslan kata fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu. Siapa sebab amalannya itu mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Maknanya dua benda. Satu, orang tak belajar ilmu, beramal, amalan dia ditolak. Yang kedua, bila ada ilmu tak beramal,
maka ini diazab. Ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti di sini dulu lah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dari kesimpulan dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita belajar ini? Poinnya ialah yang pertama, satu, kena belajar ilmu. Sebab ilmu itu wajib, fardu ain. Yang keduanya, bila kita belajar ilmu dah, kita kena beramal dengan dia. Jangan takut untuk belajar ilmu, sebab takut tak boleh beramal. Jangan. Sebab bila dia belajar ilmu, Allah Ta'ala akan buka taufik hidayah dia untuk mudah beramal. Mudah beramal. Dia jadi takut. Macam kita tahu, orang kita tahu, siapa ada ilmu tak amal, kena azab. Takut lah? Takut. Maka kena beramal dengan dia bukan. Dan lagi juga kita kena ingat, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah, semoga Allah Taala taufik hidayah kita untuk belajar ilmu dan beramal dengannya. Jadi hanya sekadar itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat, bagi keberkatan, keampunan, rahmat Allah pada kita semua, pada ibu bapa kita, pada anak isteri kita, ahli keluarga, jiran tetangga dan seluruh muslimin sekalian. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi sabilillah wal mazlumin wal mustad'afin wal masakin fi kulli makan wa kulli zaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.